Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kata dia, atau ia mengerjakan barang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tiada membatalkan dia dengan lupa, seperti dipanjangkan rukun yang pendek ila akhirih. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan seseorang itu disunatkan sujud sahwi, kerana kita ini membicarakan berkaitan dengan sujud sahwi. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Maka ada beberapa perkara yang di mana kalau kita buat benda tu atau kita tinggal benda tu disunatkan sujud sahwi. Kita dah lalu beberapa perkara, maka hari ini kita sambung lagi. Dia kata, atau ia seorang mengerjakan barang, yakni sesuatu yang membatalkan sembahyang. Dia melaksanakan satu perkara yang mana boleh batal sembahyang tu dengan sengaja, kalau dia buat dengan sengaja. Kita kata dah minggu lepas bahawasanya kalau seseorang meninggalkan rukun ataupun membatalkan sembahyang dengan sengaja, maka tidak boleh ditampung dengan sujud sahwi. Tak boleh, sebab dia sengaja. Tapi sekarang ni dia mengerjakan benda yang membatalkan sembahyang, yang mana kalau benda tu buat dengan sengaja batal sembahyang, tapi kalau buat tak sengaja tak batal. Maka dia kata tiada membatalkan dia, membatalkan sembahyang dengan lupa. Jadi perbuatan yang boleh membatalkan sembahyang, yakni perbuatan yang dilarang untuk buat dalam sembahyang. Sekira-kira kalau buat dengan sengaja boleh batal sembahyang dia. Contohnya menambahkan rokok. Dia menambahkan rokok dengan sengaja, batal sembahyang dia. Ataupun dia menambahkan sujud dengan sengaja, batal sembahyangnya. Asalnya 2 sujud jadi 3 sujud. Kemudian kalau dia buat dengan tak sengaja, tak batal. Dia buat dengan tidak sengaja, tidak membatalkan sembahyang, namun sunat sujud sahwi. Kerana nak menampung kekurangan tak sengaja menambahkan rukun. Berbeza kalau perkara tersebut kita buat tak batal sembahyang. Contohnya kita kalih kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tu tak sunat sujud sahwi. Ataupun kita melangkah sekali atau 2 kali, tak lebih 3 kali, ataupun bukan 3 kali dan ke atas, maka itu pun tidak sunat sujud sahwi. Tak sunat. Kenapa tak sunat pula? Sebab tidak ada sebarang hadis
ataupun ayat Quran yang mengatakan Nabi SAW pernah berbuat sedemikian. Karena perbuatan-perbuatan tadi itu perbuatan-perbuatan ringan, bukan perbuatan yang boleh membatalkan sembahyang. Jadi kalau kita bergerak dengan satu gerakan, yang gerakan itu tidak membatalkan sembahyang, maka kalau kita buat tidak sunat sujud sahwi. Jadi contohnya kalih kanan kiri, kita langkah selangkah ataupun dua langkah, hak tu tak batal sama ada terlupa atau sengaja. Tak batal lah. Dia terkalih kiri kanan, tak batal. Dia sengaja kalih kiri kanan pun tak batal. Tak sunat sujud sahwi. Dan ada perkara yang kalau kita buat dengan sengaja ataupun terlupa, batal sembahyang. Terlupa pun batal. Contohnya ialah kita gerak lebih 3 kali. 3 kali ke atas. Sengaja ke, tak sengaja ke, batal sembahyang. Tak boleh tampung sujud sahwi. Batal ke, tak batal ke, batal tak boleh sujud sahwi. Jadi maknanya perkataan dalam kitab kita ni, dia buat perkara yang boleh membatalkan dengan sengaja. Kalau dia buat tak sengaja, tak batal tu ada perinciannya. Bukan semua benda. Kerana ada benda yang buat benda tu tak batal kalau tak sengaja, tapi batal kalau sengaja. Dan yang kita bagi contoh yang akhir tadi, dia buat benda tu batal ketika sengaja, batal juga ketika tak sengaja. Iaitu seperti gerak 3 kali ke atas, ataupun seperti bercakap banyak. Maka hak ni tak disunatkan sujud sahwi kerana dia bukan lagi dalam sembahyang. Kerana batal sembahyang. Bila batal sembahyang, dia macam bukan sembahyang, dia bukan macam dalam keadaan sembahyang, maka tak disunatkan untuk sujud sahwi. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, serta dipanjangkan rukun yang pendek. Tadi buat perkara yang batalkan sembahyang. Hak ni satu lagi, seperti dipanjangkan rukun yang pendek, iaitu rukun yang pendek, i'tidal, dan duduk antara dua sujud, yang tiada dituntuti memanjangkan keduanya, kedua i'tidal dan duduk antara dua sujud. Sekarang ni isu kedua pula. Kita ni ada rukun pendek, ada rukun panjang. Senang saja nak ingat, rukun pendek itu i'tidal dengan duduk antara dua sujud. Selain daripada tu, rukun panjang belaka. Berdiri, rukun panjang. Rokok, rukun panjang. Sujud pertama, rukun panjang. Sujud kedua, rukun panjang. Tasyahud akhir, rukun panjang. Jadi dua ni saja rukun pendek. Jadi bila kita menyengajakan manjang rukun pendek ni, sengaja, batal sembahyang dia kalau sengaja. Tapi ni tak sengaja buat maka bila tak sengaja, tak batal sembahyang dia, sunat sujud sahwi. Kemudian dia kata, dan seperti berkata-kata yang sedikit dan makan yang sedikit, sama juga. Makan yang sedikit, kata-kata yang sedikit, kalau dia buat dengan dalam keadaan terlupa, tak batal. Cakap sedikit ni tak lebih 6 perkataan. Dia tak sengaja cakap 6 perkataan, tak lebih. Lebih 6 perkataan, dia panggil cakap banyak. Bila cakap banyak, seperti mana kita sebut tadi, sengaja pun batal, terlupa pun batal. Makan yang banyak, sama juga. Terlupa pun batal, sengaja lagi batal. Sebab dia makan banyak. Tengah-tengah sembahyang, makan nasi kabu 1 bungkus. Jadi sengaja pun batal, tak sengaja pun batal kok. Sebab tidak layak dengan keadaan sembahyang. Beza dengan puasa. Kalau puasa, kita telan nasi kabu 3 bungkus, tak apa. Kalau tak sengaja 3 bungkus pun tak apa, sebab memang betul-betul tak ingat. Puasa ni memang tinggal makan. Jadi dimaafkan dari sudut puasa, tak dimaafkan dari sudut sembahyang. Dan melebihkan rakaat seorang dengan lupa. Seterusnya, dia tambah rakaat tak sengaja. Dia tambah rakaat tidak sengaja. Dia ingatkan rakaat ni kurang, dia pun bangunlah rakaat seterusnya. Dekat-dekat tasyahud akhir dia buat tasyahud akhir, baru teringat, loh tadi sepatutnya memang dah rakaat keempat, ni rakaat kelima. Sunat sujud sahwi. Gitu. Sunat sujud sahwi. Tapi kalau dia naik rakaat kelima,
ketika baca Fatihah dia teringat ni rakaat lebih, dia turun semula tasyahud akhir lah. Turun terus tasyahud akhir, dan dia sunat sujud sahwi kerana dia buat perkara hak lebih tanpa sengaja. Ni. Dan kalau kurang, kurang lain pula. Kalau kurang rakaat, kena tambah rakaat. Dia bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah terlupa rakaat. Dia pun sambung bayang. Allahu Akbar. Jangan sujud sahwi saja. Sambung rakaat seterusnya. Sampai akhir tu sunat sujud sahwi. Begitu. Bukannya, aku tinggal 2 rakaat ni, tak apalah sujud sahwi. Tak boleh. Rukun tak boleh ditampung dengan sujud sahwi. Itu kaedah dia. Jadi 1 rakaat tu berapa rukun tu? Qiyamnya, duduk antara 2 sujud, sujud pertama, sujud kedua, banyak tu. Jadi tak boleh ditampung dengan sujud sahwi yang hanya buat 2 kali saja. Tak boleh. Pada sekalian masalah tadi tu, sunat dijabarkan dia. Dijabarkan sekalian tadi. Dijabar ni ditampal lah dengan sujud sahwi. Semua masalah tadi. Memanjangkan rukun pendek, buat perkara yang batalkan semayang kalau sengaja boleh batal, cakap sedikit, makan sedikit dengan terlupa. Lepas tu melebihkan rakaat, mengurangkan rakaat, sama saja. Cuma mengurangkan rakaat ni kena tambah rakaat. Maka semua ni sunat sujud sahwi. Bila kata sunat sujud sahwi, kita kena nampak benda tu benda besar. Jangan nampak sunat je. Memang sunat je, tapi semayang kita ada kurang. Memang sunat je, memang sunat je. Sunat je tu suruh buat tu. Kalau wajib lagi kau teruk. Tu. Ataupun qauli mana? Dengan sujud sahwi, atau memindahkan qauli daripada tempat qauli menatang apa pula? Rukun qauli. Rukun qauli contoh dia Al-Fatihah. Kita pergi baca bukan pada tempatnya, iaitu baca kod rukuk. Duk tengah melanggar apa tu? Tengah rukuk, Bismillahirrahmanirrahim, sampai waladdallin, baru perasan, aku tengah rukuk. Patut lengah dah. Jadi dia pindah rukun qauli. Sama ada qauli itu rukun seperti ia seorang pindahkan Fatihah atau tasyahud akhir kepada bukan tempatnya, tempat tasyahud akhir dengan Fatihah. Dia pergi baca tasyahud akhir ketika sujud, dia pergi baca Fatihah ketika tasyahud awal. Jadi bukan pada tempat dia. Jadi semua ni sekali dia akan sebut sunat sujud sahwi. Itu rukun qauli. Atau qauli itu sunat. Ada juga sunat qauli yang dia ni jenis cakap tapi hak sunat. Doa iftitah. Silap. Sekali kita tengok jawab dia. Rasa tak kena sujud sahwi tu. Sunat. Okey. Sunat. Contoh dia apa dia? Kalau qauli itu sunat. Qauli itu sunat ab'ad. Bukan iftitah. Sunat ab'ad. Dia sunat qauli yang jenis ab'ad. 2 saja. Tasyahud awal, kunut. Kita pergi baca kunut ketika rakaat. Membaca kunut ketika selepas baca Fatihah. Baca kunut ketika sujud yang kedua. Semua tu sunat sujud sahwi. Seperti ia seorang pindahkan tasyahud awal ataupun kunut dengan diniatkan kunut dan tasyahud awal kepada bukan tempatnya, tempat tasyahud awal dan kunut. Dia baca tu bukannya apa, buat baca tu memang qasak untuk baca benda tu. Qasak untuk baca kunut, qasak untuk baca tasyahud awal, tapi tempat yang bukan pada tempatnya. Dia baca ketika time baca Fatihah lah, ketika rakaat lah, ketika sujud lah. Tu sunat sujud sahwi. Atau qauli itu sunat hai'ah. Sunat hai'ah pun boleh juga. Seperti ia seorang membaca surah pada bukan tempatnya, tempat baca surah. Dia baca surah ketika tasyahud awal. Dia baca surah ketika mana sujud pertama. Baca surah ketika mana rakaat. Dia ketika rakaat tu dia pergi baca Al-Baqarah.
maka sunat sujud sahwi. Mana mari baca Baqarah waktu rokok ni sebab dia salah baca kitab. Baca kitab dalam bab semayang gerhana. Semayang gerhana. Semayang gerhana ni 2 rakaat, tapi setiap rakaat 2 kali berdiri. Diri kali pertama, diri kali kedua. Diri kali pertama sunat baca surah Al-Baqarah. Lepas tu berdiri hak kedua, rakaat pertama baca surah Ali Imran. Baca habis. Rakaat ketiga berdiri yang pertama surah An-Nisa. Dan berdiri kedua, rakaat kedua surah Al-Maidah. Lepas tu bila dibahas tentang rokok pertama tu seperti qadar baca surah beberapa ayat daripada surah Baqarah. Dia pun pergi baca Baqarah. Tu. Orang suruh rokok qadar masa baca beberapa ayat surah Baqarah tu. Dia pergi baca Baqarah situ. Sila. Jadi dia ni membaca surah bukan pada tempat dia. Dan membaca surah ni sunat hai'ah. Maka semua tadi tu sunat sujud sahwi. Pada sekalian masalah tadi, sama ada ditinggalkan segala yang tersebut itu dengan sengaja atau tersalah. Silap pun sunat sujud sahwi, sengaja buat pun sunat sujud sahwi. Kerana kita kata dah, sahwi ni dari sudut bahasa Arab memang makna dia lupa, makna dia lalai. Tapi maksud sahwi ni ialah sembahyang dia cacat. Antara penyebab sembahyang cacat, baca surah bukan tempatnya. Dia baca surah bukan pada tempat dia. Dia berzikir sunat hai'ah tu bukan pada tempatnya. Tu sunat sujud sahwi. Kita kata dulu, sunat hai'ah tu kalau tinggal tak sunat sujud sahwi. Tu sunat hai'ah tu, tu nisbah tinggal. Hak ni silap buat. Beza antara tinggal dengan silap buat. Tinggal sunat hai'ah, tak sunat sujud sahwi. Siapa buat batal sembahyang. Hak ni dia buat sunat hai'ah, tetapinya bukan pada tempatnya. Hak tu sunat sujud sahwi. Lain tu. Kalau dia tinggal sunat hai'ah, hak tu tak sunat sujud sahwi. Siapa yang sujud sahwi batal sembahyang. Hak tu jelas. Hak ni pula dia baca sunat hai'ah tapi bukan pada tempatnya, juga sunat sujud sahwi. Lain tu. Maka sunat sujud sahwi pada sekaliannya. Okey. Sebab ia seorang meninggalkan tahaffuz, meninggalkan berjaga-jaga yang disuruh dengan dia, dengan tahaffuz ni. Tahaffuz ni berjaga-jaga, jangan silap tempat. Syarak suruh jaga, jangan baca pada bukan tempatnya, suruh jaga situ lah. Jangan baca surah ketika rokok, jangan baca kunut ketika sujud. Dia suruh jaga benda tu. Tak terjaga, makna ada cual, menyebabkan cacat sembahyang. Sunat sujud sahwi. Begitu. Dan sujud sahwi ni kita kata dah, sunat ni bagi semua orang, sama ada makmum atau tok imam atau sembahyang sendiri. Cuma bezanya tok makmum ni selepas imam bagi salam baru kita sujud sahwi. Jangan pandai-pandai habis sujud pula. Imam belum bagi salam kita sujud. Tak betul, tak boleh. Boleh membatalkan sembahyang. Tu. Kecuali niat mufaraqah. Ni lepas salam tok imam baru dia sujud sahwi. Dan tok imam kalau bagi sujud sahwi, kita tak tahu apa pun sunat wajib sujud sahwi. Bukan sunat dah, wajib sujud sahwi. Bila makmum tengok imam sujud sahwi, tak tahu kehala apa alasan dia, tetap wajib sujud sahwi. Kalau makmum tak sujud sahwi, batal sembahyangnya. Batal. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala lagi, atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu. Contohnya seperti kunut atau tasyahud awal. Ni yang seterusnya. Sunat sujud sahwi juga ialah syak. Aku kunut gedok tadi, tak ingat. Sudah. Aku tak ingat lah tadi aku tasyahud awal gedok pada rakaat keempat. Dia taraddud, dia mari. Ingat aku ingatnya tak buat tasyahud awal. Tapi ingat balik macam buat pula. Syak. Tu.
Bila syok begitu, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Banyak sujud sahwi ni. Seperti syok, adakah ia seorang baca kunut atau tiada? Demikianlah tasyahud awal. Macam tu juga tasyahud awal. Dia syok, baca kedok lagi tasyahud awal. Maka sunat ia seorang sujud sahwi. Sunat. Sunat juga sujud sahwi. Demikian lagi jika syok, adakah ia seorang tinggal itu kunut atau tasyahud awal pada orang yang sembahyang. Sekarang ni dia syok. Kunut dengan tasyahud awal ni, bukan. Dia syok begini. Aku ada tinggal sunat arba'ah, cuma tak pastilah tinggal kunut ke tinggal tasyahud awal. Gitu. Dia ada tinggal sunat arba'ah dua saja, tasyahud awal dengan kunut. Dia syok, aku tinggal kunut ke aku tinggal tasyahud awal? Tinggal syok lagu mana pun tentang mana-mana sunat arba'ah yang dia tinggal, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi pada orang yang sembahyang. Pada orang sembahyang mana ni? Orang yang sembahyang witir nisfu yang kedua, iaitu separuh Syaban yang kedua pada Ramadan. Yang dihubungkan sembahyang witir itu kerana ia qasad hendak mendatangkan witir itu dengan dua tasyahud. Okey. Sekarang ni dia sembahyang witir. Dia sembahyang witir. Sebab pelik ke? Kita buat masalah tadi apa dia? Seseorang ni dia syok tertinggal sunat arba'ah. Tapi dia tak pasti tertinggal tu tasyahud awal ke ataupun kunut. Jadi sembahyang apa yang ada tasyahud awal dan kunut? Witir lah. Yang mana witir tu dia nak buat 3 rakaat sekaligus. Dia nak buat 3 rakaat sekaligus ni witir. Dia nak buat 3 rakaat sekaligus. Kemudian di akhir-akhir rakaat dia syok. Aku ni tertinggal sunat arba'ah ni kunut ke atau tasyahud awal? Dia syok situ. Maka hak ni dia sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Tapi ini yang sunat sujud sahwi ni kalau dia nak buat witir tu 2 tasyahud lah. Kalau dia nak buat witir tak ada tasyahud awal, tak sunat sujud sahwi. Sebab dia tak mau buat daripada awal. Dia buat 3 rakaat sekaligus. Dan dia qasad nak buat tasyahud awal. Walaupun afdalnya tak buat tasyahud awal, dia nak buat tasyahud awal. Tiba-tiba di rakaat terakhir dia syok. Aku tinggal kunut ke tasyahud awal? Maka hak ni sunat sujud sahwi. Tapi kalau dia orang ni dia buat 3 rakaat, tak mau buat dah tasyahud awal daripada awal lagi, tak mau buat dah. Hak ni tak sunat sujud sahwi sebab memang tak buat daripada awal. Hak ni kalau buat 3 rakaat, kalau buat 2 tak ada isu lah. Hanya isunya syok kunut kedok ya pada rakaat terakhir 1 rakaat. Maka syok ia seorang, adakah yang ditinggalnya itu kunut atau tasyahud awal? Maka sunat ia seorang sujud sahwi. Sunat untuk sujud sahwi. Dia syok, kunut ke tasyahud awal? Tinggal ni weh. Sunat sujud sahwi. Demikian lagi jika syok ia seorang pada sembahyang yang diihtimalkan, yang dikebarangkaliankan lebih rakaat. Syok. Aku ni rakaat 4, 3 ke 4 wajib ambil 3. Kerana dia panggil istilah dia, kaedah dia al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tu tak dapat dihilangkan dengan syok. Jadi hak yakinnya 3, bukannya 4. 4 tu syok. Yakin mesti 3. 4 syok. Jadi kita wajib ambil 3 rakaat. Jangan bagi salam pula. Aku rasa macam 4 dah. Jangan. Kalau dia bagi salam juga, batal sembahyang. Sebab sembahyang dia berlaku atas jalan syok. Malah. Jadi kalau dia syok 3-4, wajib ambil 3 tambah serakaat lagi. Lepas tu sunat sujud sahwi. Tu ihtimal lebih. Maka jika syok ia seorang pada sembahyang yang 4 rakaat,
Hak ni yang 4 rakaat. Ada semayang yang 3 rakaat, ada semayang yang 2 rakaat. Qiyas sendirilah. Suruh qiyas sendiri. Ada semayang hak 2 rakaat, ada semayang hak 3 rakaat. Ni dia sebut ni 4 rakaat. Maka jika syok ia seorang pada sembahyang yang 4 rakaat, adakah sudah ia seorang sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat? Syok 3 ke 4 hendaklah ditambahkan serakaat lagi. Tu cara dia tu. Jadi maksud syok di sininya ialah dia panggil taraddud. Taraddud ni pergi mari. Tak tahu nak kata 4 ke 3, 4 ke 3. Pergi mari. Dia panggil taraddud. Begitu juga kalau kita ni ada zon. Zon pun sama juga. Dia dikategorikan sebagai syok di sini. Dia zon. 3 ke 4. Tak boleh. Dia kena yakin dalam bab ni. Dalam bab rakaat tak memadai zon, kena yakin. Tak memadai zon. Sangkaan kuat tak memadai. Sebab kaedah fiqh, hukum fiqh ni kebanyakannya zon, tapi dalam bab setengah bab tak boleh zon, kena yakin. Antaranya bab rakaat. Bab rakaat zon pun dikira syok. Dia mesti yakin sungguh dia ni 4 rakaat, baru boleh kita kira dia 4 rakaat. Tapi kalau syok atau zon atau waham 3 ke 4, wajib ambil 3. Jadi zon dia ketika tu tak ada manfaat. Tak ada manfaat zon dia ketika itu untuk mentarjih atau untuk mengatakan dia ni berapa rakaat sebenarnya. Tak ada. Ini bukan maksud syok di sini 50-50 semata-mata lah, bukan. Bahkan termasuk sekali zon, syok dan sebagainya. Sama juga yang tak ada dalam kita ni. Contoh dia tu rokok bersama dengan tu imam. Dia tu rokok bersama dengan tu imam. Dia mari masbuk, makmum masbuk. Allahu Akbar. Lepas tu dia syok. Aku ni sempat rokok bersama tu imam ke tak? Yang mana kalau sempat rokok bersama tu imam, dapat rakaat. Tak sempat rokok bersama tu imam dengan tu makninah, tak dapat rakaat. Dia syok. Dapat ke tak rokok dengan tu imam? Jawapannya, menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, dia dikira tak dapat rakaat. Dia dikira tak dapat rokok bersama imam, yang mengakibatkan tak dapat rakaat. Kerana syok. Kerana apa? Kerana asalnya tak dapat. Asalnya tak dapat. Dikira asal. Asalnya dapat tak? Asalnya tak dapat. Sekarang ni dia syok. Dapat ke tak? Kembali kepada asal. Asalnya tak dapat. Jadi selepas ni dia kena bangun serakaat lagi selepas salam tu imam, dan sunat dia sujud sahwi. Sunat dia sujud sahwi. Kerana apa sunat sujud sahwi? Kerana ada kebarangkalian rakaat tambahan dia tu lebih. Ada kebarangkalian rakaat tambahan dia tu lebih. Ada kebarangkalian rakaat tambahan dia tu tidak lebih. Bahkan itulah yang sebenarnya. Maka sunat sujud sahwi sebab ada benda tu. Dalam kitab Imam Bajuri, Hasyiah Bajuri, dia sebut ini antara masalah yang banyak orang lalai. Ini antara masalah yang banyak orang lalai. Tu. Dia kata syok dapat ke tak? Dapat. Dapat ke tak? Tak dapat. Tu. Macam batal wuduk lah. Batal ke tak? Tak batal. Sebab asalnya berwuduk. Yang tak bolehnya ambil ke tak air wuduk. Asalnya tak ambil. Begitu. Beza tu. Kita dah ambil sembahyang, kita syok. Batal ke tak? Tak batal. Sebab asalnya sudah berwuduk. Tapi kalau kita syok, ambil ke tak lagi wuduk tu, jawapannya kembali kepada asal, tidak ambil wuduk lagi. Maka kita kena berwuduk. Tu asal-asal tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi kena tambah rakaat lagi. Sebab sini dia kena datang dengan yakin, secara yakin. Hak yakinnya sedikit, maka kena tambah serakaat. Kenapa tambah serakaat? Kerana asalnya ketiadaan ia rakaat tu. Asalnya tak berlaku serakaat. Tu asal. Dia panggil al-aslu adamuhu. Asalnya tak berlaku lagi. Jadi 3 ke 4. 4 tu berlaku ke tak? Asalnya tak berlaku. Kalau syak ambil asal. Asalnya tak berlaku. Kita syak ni najis ni.
najis ke tak, najis ke tak? Tak najis. Kerana asalnya suci. Tu. Dalam bab suci, kalau kita syak najis ke tak, senang saja. Tak najis. Itu hasutan waswas syaitan. Tu. Kalau kita kata, macam najis ya. Jangan macam-macam itu. Macam najis ya. Tak. Kalau syak najis ke tak, tak najis. Tu kaedah dia. Aku ni kena najis kucing ke tak tadi Kena tahi kucing ke tak tadi syak tak kena. Itu. Jangan. Aku tak tahu lah kena ke tak. Basuh je lah. Jangan gitu. Jadi syak lagi. Jadi was-was. Begitu juga kalau syak, najis ni najis kucing ke anjing? Pulak dah. Kita tahu dah itu najis tau. Tapi tak tahu ni najis anjing ke najis kucing. Nampak sama ya? Maka kita ambil hak najis paling ringan, iaitu kucing. Sebab kita tak pasti. Kalau kita yakin dah, lepas tu wak-wak tak pasti, bohong Kita pasti tau. Kita tengok anjing tu berak, bagus punya tahi keluar panjang itu. Kita pun kata, aku syok ni tahi najis anjing ke tak? Jangan buat syok itu. Memang yakin lah tu. Tu dia buat gitu sebab takut malas nak basuh 7 kali. Tu yakin dah. Ni kira syok. Jadi senang aja. Ni tahi ke tak? Bukan tahi. Senang. Ini najis ke tak? Tak najis. Najis kucing ke najis anjing? Najis anjing. Najis kucing. Kalau syok, najis bayi umur 2 tahun ke bawah lelaki ke? Kucing punya kencing kucing ke? Kencing anjing. Mana satu? 3 ni. Kita tengok kencing tu pasti dah kita tengok. Kencing. Cuma tak pasti. Kencing kanak-kanak lelaki bawah umur 2 tahun ke? Kencing kucing ke? Kucing anjing. Maka kita ambil hak paling ringan, kencing budak lelaki umur 2 tahun ke bawah. Hak tak makan susu tu. Hak tak makan makanan lain selain susu. Sebab itu najis paling ringan. Kalau kita syok gitu Syok antara kencing budak lelaki umur 2 tahun ke bawah dengan kencing kucing. Kita ambil najis kencing budak lelaki bawah umur 2 tahun. Kerana itu yang paling ringan. Dia najis mukhaffafah. Kalau najis kencing anjing, kencing kucing itu najis mutawassithah. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana asalnya ketiadaan ia seorang mengerjakan serakaat itu. Noktah. Dan sunat sujud sahwi. Lepas pada tu sunat sujud sahwi. Yakni meskipun bertambah-tambah syoknya sekalipun sebelum salam dia. Sebelum salam tu bertambah-tambah syok dia. Sunat juga sujud sahwi. Sujud sahwi tu lah 2 kali sujud tu lah. Kemudian kalau dia syok, 3 ke 4. Kemudian sebelum naik rakaat keempat tu dia baru teringat, aku sekarang ni rakaat keempat dah. Aku sekarang ni rakaat keempat dah. Sekarang ni dia syok ni. Sekarang ni dia berada rakaat yang ke-3 lah bagi dia. Sebab dia syok. Rakaat ni rakaat ke-3 ke 4. 3 ke 4. Mana kita kena ambil 3. Dia kena bangun serakaat lagi. Tak ada bangun serakaat lagi. Waktu sujud yang kedua dia baru teringat, ni rakaat terakhir dah. Kalau begitu tak payah tambah dah. Dan tak payah sujud sahwi. Tak payah sujud sahwi. Kenapa? Kerana walaupun dia terlupa atau syok tadi, tapi dia belum menambahkan rakaat lagi. Beza kalau dia telah menambahkan rakaat, kemudian baru teringat ketika tasyahud akhir. Itu sunat sujud sahwi ya. Ataupun tak teringat pas sudah dia tambah 1 rakaat tu, maka sunat sujud sahwi. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sunat sujud sahwi. Dan jika hilang syaknya seorang dahulu, yakni sebelum daripada salam seorang, adalah ia rakaat tu rakaat yang keempatnya sekalipun, kerana terdaya. Terdaya tu terdaya ke apa tu? Kerana apa tu? Taradud. Ya, sini ini gugur dal.
Dan jika hilang syok seorang dahulu, yakni sebelum daripada salamnya salam seorang, adalah ia rakaat yang keempat sekalipun, kerana taradud ia seorang pada lebih rakaat itu. Taradud gi balik gi mari syok. Taradud syok. Tadi pun ada taradud ke tadi tu. Taradud tu gi mari syok. Tak pasti. Taradud tu. Pimai tam tu. Tu taradud. Tu taradud. Kejap. Dia kata jadi dia kata, dan jika hilang syok seorang dahulu, yakni sebelum daripada salamnya salam seorang, adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun, kerana taradud ia pada lebihnya. Air nak kata sunat sujud sahwi kau ni. Dan jika hilang syoknya dahulu, yakni sebelum daripada salamnya, adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun, kerana taradud ia pada lebihnya. Ni seolah-olah nak kata ni rakaat terakhir dah ni. Tiba-tiba hilang syok tadi tu. Hilang syok dari sudut dia ni rakaat yang lebih ke ataupun tidak, rakaat lebih ke tidak. Lepas tu hilang syok tu, sunat juga sujud sahwi. Tapi dalam kitab kita ni, kitab saya lah, kitab bahasa Arab ni, dia kata gini, kalau seseorang syok rakaat pada satu rakaat tu sama ada 3 rakaat atau 4 rakaat, kemudian diteringat pada rakaat tersebut sebelum dia berdiri pada rakaat lain, rakaat tambahan tu lah, maka tak sunat sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi. Ni saya tengok semula, takut ada khilaf. Tengok semula. Okey, kita teruskan. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan jika lupa akan tasyahud awal ataupun kunut, padahal sudah ia seorang memakai dengan fardu. Memakai, orang terjemah bahasa Arab, talabbusan. Memakai ni maknanya dia telah buat rukun. Tu memakai. Memakai ni contoh gini, kita daripada tasyahud awal naiklah rakaat ketiga. Rakaat ketiga tu, kita naik rakaat ketiga tu dia panggil memakai. Tu bahasa lama. Memakai rakaat ketiga, memakai berdiri. Mana kita sudah berdiri. Tu maksud dia, nak kata tu ya. Memakai ni mana kita buat rukun tersebut. Kita buat rukun tersebut. Maka dia kata, kalau lupa tasyahud awal ataupun kunut, padahal sudah ia seorang memakai dengan fardu, mana dia telah buat satu rukun tu, seperti sudah sampai kepada tempat sah membaca Fatihah padanya, pada tempat tu, iaitu berdiri. Ketika kita berdiri, kita baru teringat, tak buat tasyahud awal. Kita berdiri lah ni, berdiri tegak lah. Yang mana kalau berdiri tegak ni, baca surah tu sah dah situ. Tu masuk memakai fardu, mana dia sudah berdiri tegak pada masalah meninggal tasyahud. Dan sudah ia seorang sujud dengan hantarkan segala anggota seorang pada masalah kunut. Sekarang ni dia dah sujud dah, letak tangan, letak kaki, letak dahi, sujud dah, baru teringat terlupa kunut. Kalau begini, maka jika ia seorang kembali kepada tasyahud ataupun kunut dengan sengaja, lagi mengetahui akan haram kembali tu, batal sembahyang. Batal sembahyang, tak boleh. Lepas kita sujud dah letak semua anggota dah, letak habis dah semua anggota, habis letak dah. Kemudian kita nak batal balik untuk kunut, tak boleh, batal sembahyang. Kalau kita sengaja dan tahu itu haram, batal sembahyang dia.
Begitu juga kalau kita tasyahud, kita tertinggal, kita pun berdiri, dah berdiri tegak dah, baru teringat, loh, aku terlupa nak duduk tasyahud. Jadi kalau dia duduk, batal sembahyang. Kalau sengaja dan tahu pengharamannya, dahlah haram, batal pula sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini ada soalan. Dia kata, jika seseorang makmum syok, dah baca Fatihah ke belum pada rakaat pertama? Dia syok. Baca kedok rakaat pertama, baca kedok rakaat pertama tadi Fatihah. Dia ada rakaat lain rakaat kedua ke. Kemudian hilang syoknya ketika rakaat ketiga. Aku baca dah rupanya tadi. Pada rakaat ketiga baru teringat, loh, aku baca dah. Adakah batal solatnya? Tak batal solatnya. Tak batal. Sebab apa? Sebab nyata kata, baca dah pada rakaat ketiga. Sunat ke tak sujud sahwi? Tak sunat sujud sahwi kalau berkaitan dengan makmum, kerana imam sudah tanggung sahwi makmum. Tu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.